Orang Eropah yang beragama Nasrani ketika mereka menghalang poligami, dalam masa yang sama berlaku pengkhianatan dalam hubungan perkahwinan, telah menimbulkan kesesaran jiwa dan menyebabkan perempuan begitu ramai yang tidak dapat berumah tangga. Kami punya bekas pembantu takbir PPD, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil EO, yang baru bertukar kata lain doktor lain bahagian. Saya tanya pasal dia Kristian, tanya dia kan, dia kata memang hanya mazhab Mormon saja dalam agama Kristian yang membenarkan poligami, mazhab lain tak bagi. Apa mazhab pun, Kristen Orthodox, Roman Catholic, Protestant, Evangelist, Seven Adventist, Lutheran, Baptist, semua tak bagi lelaki kahwin lebih dari satu, melainkan Mormon saja yang bagi. Dan dalam mazhab Roman Catholic, kata beliau, padri tak dibenarkan berkahwin, lagi sakit. Sebab pada pandangan mereka, padri ini sudah menyerahkan jiwa raga mereka kepada Tuhan. Jadi bila dah serah jiwa kepada Tuhan, mereka tak boleh fikir benda lain. Mereka serah jiwa mereka kepada Tuhan saja. Tapi benda dalam perut sama je. Akhirnya kita dengar kes-kes padri Kristian ada hubungan sulit sampai melahirkan anak luar nikah. Bila Islam tak berlaku macam tu. Islam bagi semua orang. Ulama pun ada isteri, tuan guru pun ada isteri. Ada tuan guru isteri seorang je, macam almarhum tuan guru Datuk Ni Abdul Aziz. Almarhum ni isteri seorang setia sampai ke akhir nyawa. Itulah isteri dia dunia akhirat. Ada tuan guru isteri dia sampai 4. Contoh Syekh Haji Ahmad, mantan Mufti Negeri Sembilan, isteri 4. Isteri 4, anak ramai. Ada bin Ahmad, ada bin Haji Ahmad, ada bin Syekh Ahmad. Tengok pada mak masing-masing. Isteri dia 4. Tapi berkahwinlah ulama besar tu. Kahwin dengan 4 isteri. Itu sempurnanya Islam. Islam tidak melawan fitrah manusia. Semua manusia nak berkahwin. Tak ada manusia yang tak nak berkahwin. Mereka manusia yang dalam dirinya ada naluri songsang, atau dipanggil LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, bisexual, transsexual. Itu naluri songsang namanya. Dia nak perempuan je, perempuan nak perempuan je, laki nak laki je. Ada manusia lagi dahsyat, lebih teruk lagi daripada haiwan. Yang jantan pun dia hayut, dia betina pun dia balon. Ada yang melawan fitrah kejadian dia. Dia lelaki nak jadi perempuan, dia perempuan nak jadi lelaki. LGBT. Itu naluri songsang. Kalau naluri yang sehat, lelaki nak berkahwin dengan perempuan, perempuan nak berkahwin dengan lelaki. Islam benarkan siapa pun. Baik. 3.3. Suami isteri yang saling menyintai dan menyayangi, ingin mempunyai anak, tapi isterinya mandul dan tidak mampu melahirkan anak. Ada berlaku kan? Ada kes kami yang kenalikan, isteri dia sudah dikahwini 15 tahun tapi tak ada anak. Dia
buat pemeriksaan doktor, doktor mengesahkan isterinya tidak boleh melahirkan anak, maka si suami ini mohon untuk berkahwin kali kedua, kita uruskan dan permohonan itu diluluskan oleh ketua polis negeri. Dapat kahwin lagi satu. Sebab alasan dia kuat. Alasan adalah anak kandung. Jadi dia mohon dapat. Dalam keadaan ni yang manakah yang lebih baik? Antara melarang lelaki itu berkahwin lagi dah, biarkan dia orang diseksa kerana tidak memiliki anak, atau lelaki itu diminta untuk menceraikan isterinya yang disayanginya. Dia sayang ke isteri, ada kita jumpa kan dalam masyarakat kita, tak ada anak tapi bahagia. Walaupun tak ada anak, suami duduk dua je tapi bahagia. Ke sini ke sana saya jumpa satu pasangan suami isteri dari Bukit Pekan. Ada orang mana Bukit Pekan tu, kat kampung ni. Waktu mungkin kenal lah kamu kalau saya sebut. Dah lanjut dia usia dia. Dah lanjut dah, mungkin dah bercencah 50 kan. Tapi tak ada anak, pergi mana-mana pergi berdua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Bukit Pekan nak ke Kampar melalui jalan Kronomain tu dengan bermutu, saya fikir tak semua orang boleh buat. Saya sendiri pun salam sejuk kan, 5 bulan saya naik mutu, berkuliah di Cakatin, Masjid Cakatin. Daripada Ipoh saya naik mutu lalu Taman Herba, sampai ke Batu Gajah, ke Cenderoh, ke Tanjung Tualang, sampai ke Cakatin. Balik balik tu seram sejuk tu pasal nak dekat, nak cepat, lalui jalan melalui Bukit Pekan yang hitam labu tu sebelum sampai ke Jalan Mambak. Seram sejuk tu kan, pukul 10 nak balik, naik motor. Kawan ni hari-hari tuan, saya 11 kali kawan ni hari-hari. Mana-mana kuliah di kampus semua dia pergi dengan isteri dia. Berdua, tak ada anak pun, bahagia. Bahagia kan? Memang bahagia. Tetapi itu saya kata yang dikaradis oleh pengarang kitab ni, takkan kerana nak kahwin kali kedua kena cerai isteri pun pertama. Sedangkan isteri pertama tu tak ada salah apa pun. Dia tak salah apa, dia baik. Cuma itu kekurangan yang ada pada dia. Dalam cerita dia lah, bukan dalam biasa sahabat kita tu lah. Sahabat kita tu saya tak tahu apa sebabnya, saya pun tak nak korek-korek. Tak elok kita mengorek rahsia orang kan? Tapi kita nampak zahir macam tu lah. Dah berpuluh-puluh tahun kahwin, belum ada cahaya hati sendiri. Tapi hidupnya bahagia. Pergi mana-mana suami isteri, dua hari-hari berbulan madu lah. Berbulan madu di masjid, di rumah Allah. Dia setiap malam pergi sini, pergi sini, pergi sini. Yang ketiga, lelaki itu dibenarkan mengawini perempuan lain di samping menjadi isteri yang pertama daripada tak anaya. Ada 3 pilihan. Dia kata pengarang kitab ni, penyelesaian yang terakhir inilah yang lebih baik kerana bersama-sama menjaga kepentingan lelaki dan perempuan. Dalam bahasa ringkasnya, situasi menang-menang, win-win situation. Satu tidak ada pihak yang dipinggir, ditinggalkan dan dipinggirkan. Tak ada. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Itu dia. Baik, 3.4. Masyarakat yang mengharamkan poligami mendapati keadaan yang lebih bahaya daripada kemudaratan yang mereka sangka akan berlaku apabila berpoligami. Berlaku pelbagai kerosakan di kalangan mereka, pengkhianatan yang berleluasa,
dalam hubungan perkahwinan serta mempunyai ramai perempuan simpanan. Keadaan ini mendorong cerdik pandai mereka menyeru agar poligami dibenarkan dan membenteras kerosakan yang menghancurkan kehidupan sosial mereka.